Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan dan sebentar tadi kami bawakan perbincangan mengenai dengan persiapan Hari Raya Aidilfitri. Bagaimana untuk masyarakat mengimbangi antara perbelanjaan, kos dan juga keperluan untuk persiapan Hari Raya ini. Namun, situasinya berbeza bagi umat Islam terutamanya di kawasan-kawasan konflik antaranya termasuk rakyat Palestin yang baru-baru ini menjadi mangsa serangan rejim Zionis di Masjid Al-Aqsa. Jadi untuk jam ini kami juga ingin bawakan perbincangan apa jangkaan kita untuk minggu akan datang apabila kita bercakap tentang ketegangan antara Israel dan Palestin. Apa penyelesaian sementara yang boleh kita jangkakan dalam jangka masa pendek ini, sama ada dalam bentuk gencatan senjata ataupun penglibatan dengan negara-negara jiran seperti Jordan yang mana kita telah pun lihat dan saksikan sebelum ini. Dan sudah bersedia untuk kongsikan pandangan mengenai dengan isu ketegangan ini, apa yang kita boleh jangkakan pada minggu depan. Bersedia di talian ketika ini Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih Fahmi sudi bersama kami di Astro Awani. Fahmi, apa yang Fahmi boleh jangkakan minggu depan? Terutamanya kita melihat ketegangan ini memuncak sejak beberapa hari yang lepas dan pada hujung minggu ini kita lihat sambutan Ramadan dan juga sambutan Passover dan juga perayaan Easter. Ini dijangkakan banyak pihak akan mencetuskan lebih banyak ketegangan dan keganasan. Jangkaan Fahmi untuk minggu depan bagaimana? Ya, Naila, apa yang berlaku saban tahun kita mungkin dengar apa yang berlaku khususnya di Gaza, serangan yang dilakukan oleh rejim terhadap mereka bukan saja rakyat awam, tetapi kita melihat bagaimana hari ini atas dasar mereka perlu menghormati umat Islam khususnya dalam keadaan kita menyambut Ramadan. Pastinya tidak timbul isu mana-mana pihak yang dianggap sebagai kelompok yang cuba untuk tidak meninggalkan masjid. Sebab bagi kita Islam dalam keadaan kita menempuhi akhir Ramadan ini, elemen iktikaf ataupun kita mengimarahkan masjid itu berlaku dan kita jadikan itu sebagai satu daripada aspek perlumbaan untuk kita menuju kepada akhir Ramadan. Jadi timbul isu yang kita bincangkan hari ini adalah rentetan bagaimana peristiwa serangan yang berlaku apabila dalam tempoh beberapa hari kebelakangan ini kita lihat bagaimana pencerobohan Masjid Al-Aqsa itu berlaku berkali-kali. Dan ini juga berlaku bukan saja dalam kata menyerang umat Islam yang kita sebut sebagai mu'tafikin, orang yang beriktikaf atau musallin ataupun murabitun, istilah yang kita gunakan merujuk kepada umat Islam di Al-Aqsa. Tetapi kita lihat bagaimana hari ini mereka menyerang masjid begitu terbuka. Dan dalam keadaan itu saya fikir perkara ini akan terus berterusan berlaku walaupun saya difahamkan malam tadi kalau kebiasaan di peringkat rejim yang secara tak langsung sebenarnya memang ada request khususnya kepada pihak Jordanian Awqaf untuk membantu mengosongkan ataupun meminta orang Islam ini akhirnya untuk keluar, tetapi saya difahamkan kali ini mereka refuse. Barangkali juga adalah rentetan daripada respon yang datang, yang hadir bukan sahaja dalam kalangan mereka, dalam kalangan aktivis masyarakat madani, civil society, menyatakan pilihan kita. Malahan beberapa negara juga mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan barbarik rejim ini. Saya fikir ada satu hasil juga selain daripada serangan yang datang daripada negara lain. Kita tahu juga bahawa ada roket yang datang dari Lebanon menuju ke Israel. Itu juga secara tak langsung merupakan signal yang perlu diambil kira oleh rejim hari ini. Seperti yang Fahmi sebut mengenai dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh negara-negara lain, bagaimana pula Fahmi melihat peranan yang dimainkan oleh masyarakat dunia, terutamanya kita nak melihat kepada peranan negara-negara Islam dan juga negara-negara Arab. Kita tahu beberapa negara Arab juga sudah pun normalize ataupun menormalisasikan hubungan mereka bersama Israel dan kita mungkin boleh jangkakan di sini mungkin kenyataan ataupun pendirian yang dinyatakan oleh negara ini kurang tegas daripada apa yang kita lihat solidariti yang terbentuk antara negara-negara dunia Islam beberapa tahun lepas mungkin berbeza tahun ini. Pandangan Fahmi bagaimana? Itu satu perkara yang kita minta dan ini bukti bahawa kenapa kita mohon atau kita gesa supaya negara-negara yang telah melakukan normalisasi ini untuk melihat kembali peranan yang dimainkan oleh rejim dalam konteks ini. Dan pastinya beberapa
kalau kita buat pemerhatian itu, kita boleh buat jangkaan ada beberapa perkara yang dilihat telah orang kata apa nak menunjukkan mereka dah sesat tu tak juga, tapi ada juga kenyataan yang dikeluarkan oleh negara tertentu yang secara tak langsung menyalahkan mereka yang kita sebutkan sebagai orang yang beriktikaf dalam masjid ni. Maka dianggap sebagai mereka melakukan suatu reason kenapa berlakunya ketegangan di kawasan tersebut. Jadi kenapa perlu kita menyalahkan mereka ini dalam erti kata mereka beriktikaf, dan ini juga antara lain kalau bagi umat Islam sendiri melihat Masjid Al-Aqsa ini adalah sebahagian daripada masjid yang paling suci. Kalau kita boleh bayangkan di Madinah ataupun di Mekah ketika ini jutaan orang melakukan umrah, tawaf dan sebagainya, 24 jam boleh masuk dan boleh ada akses untuk melakukan ibadah. Kenapa tidak kepada masjid ataupun kiblat pertama umat Islam dalam konteks ini? Jadi ini antara satu perkara yang kita rujuk, dan kita juga ada pandangan yang agak sedih jugalah dalam arti kata bila kita merujuk kepada kenyataan yang dilakukan oleh beberapa negara yang menyebutkan secara tuntas. Saya rujuk Al-Aqsa, dikata saya merujuk kepada statement kalau saya boleh bacakan, reiterate its firm position on the need to provide full protection of Al-Aqsa Mosque and halt serious and provocative violation taking place there, and emphasize that worshippers should not barricade themselves inside the mosque and places of worship with weapon and explosive. So ini juga antara lain bila kita sebut rights kepada orang yang melakukan iktikaf tadi, bila mereka mempertahankan mereka untuk berada dalam masjid itu, malahan berlakunya kita kata pengagihan masa dan waktu untuk beribadat. Jadi Naila ada sebut juga berkaitan dengan perayaan Easter dan juga Passover yang mungkin berlaku juga dalam tempoh masa yang sama dalam seminggu ini. Barangkali kita melihat bahawa pertembungan ataupun clash antara mereka yang kita sebutkan sebagai kelompok Murabitun dan juga ekstremis rejim yang pastinya akan turut berada di kawasan tempat yang menjadi tumpuan utama ini untuk mereka melakukan provokasi. Ya, tentunya Fahmi melalui Global Peace Mission sudah banyak pengalaman berada di zon-zon konflik ini, terutamanya untuk sampaikan bantuan kemanusiaan. Tapi apabila berada di lapangan ini, apa yang Fahmi boleh kongsikan untuk masyarakat faham tentang sensitiviti dan juga kerumitan kompleksiti untuk menyelesaikan konflik, terutamanya konflik-konflik yang sudah lama wujud, antaranya seperti Israel dan Palestin ini? Satu aspek yang mungkin saya boleh ambil sisi yang agak baik. Ingat di tingkat awal ni barangkali menemukan kami para aktivis yang memangnya terlibat secara langsung berada di lapangan dan juga terlibat dalam arti kata untuk memberikan suatu naratif. Tapi umumnya sekiranya kalau kita melihat terutamanya kepada academician ataupun mana-mana pihak baik tingkat media sekalipun, barangkali persoalan yang timbul adalah sejauh mana mereka mempunyai cabaran untuk kod ataupun mendapatkan sumber rujukan dan naratif yang sebenar apa yang berlaku khususnya di lapangan ataupun di ground zero itu. Jadi kalau kita mengambil naratif ataupun berita-berita yang memang datang daripada pihak-pihak tertentu yang memang dianggap sebagai pro kepada rejim, pastinya naratif yang digunakan akan dianggap sebagai ialah kita, kalau kita sebut tadi orang yang membawa batu, membawa kayu, itu saja apa yang mereka ada. Tapi kalau kita ambil pada sisi yang lain, mereka menghalang kalau orang yang muda datang masjid, dia tak bagi masuk, ataupun ada masa dan waktu tertentu berlakunya provokasi. Kalau kita dapat satu naratif yang saya fikir balance, pastinya tidak timbul isu-isu yang dianggap sebagai bias ataupun kita akhirnya melihat bahawa bila berlakunya isu Palestin ni, Ramadan ni, maka timbul isu perbincangan kita bincang ini. Sedangkan kalau kita rujuk pada isu ni, sebenarnya mesej yang ingin ditunjukkan oleh rejim bahawasanya mereka ni sebenarnya yang nak kontrol Al-Aqsa, atau mereka dianggap sebagai kuasa besar dan mereka ada hak dan kedaulatan bagi Masjid Al-Aqsa. Sedangkan tidak. Sebab itu dalam hal ni mau tidak mahu kadang-kadang tidak saja kepada naratif, juga penggunaan perkataan-perkataan tertentu bagi merujuk kepada konflik yang berlaku hari ini juga memberikan satu pemberatan tertentu melihat kepada apa yang kita bincangkan hari ini.
Akhir sekali Fahmi, berbaki 1-2 minit sahaja lagi. Bagaimana untuk masyarakat umat Islam di seluruh dunia, terutamanya bagi masyarakat Islam di Malaysia yang terutamanya mengambil berat isu yang berlaku di Palestin ini? Bagaimana untuk mereka menunjukkan solidariti bagi mereka yang terkesan di Palestin? Saya ingat baru saja kita keluarkan satu kenyataan untuk paling tidak masjid mengambil kesempatan hari ini ramai umat Islam datang untuk tarawih dan imarah itu, maka perlu diperbanyakkan solat adat. Saya sambut baik juga baru-baru ini bila kami solat Jumaat di wilayah Persekutuan, adanya khutbah khusus walaupun ini khutbah kedua, tapi tidak secara tak langsung memberikan satu perkembangan terkini apa yang berlaku. Dan pastinya ini doa dan juga ini sokongan solidariti yang ditunjukkan oleh kita dalam hal ini untuk terus menyatakan pendirian kita terhadap rejim apartheid Israel ini. Dan pastinya dalam keadaan yang ada, berbaki Ramadan yang ada, kami di tingkat Global Peace Mission juga menganjurkan kita kata derma khusus bagi Palestin kita teruskan, dan pada masa sama juga kami membawa imam khusus daripada Gaza untuk bersama-sama dengan umat Islam sekarang ini berada di Pulau Pinang, untuk mereka ini diberikan ruang untuk mengimami kita untuk solat dan juga memberikan penerangan tentang isu-isu yang berlaku di Pulau Pinang. Secara umumnya saya fikir isu ini tidak akan berkesudahan. Pastinya kita sebagai mereka yang walaupun ribuan kilometer jauh di sana, tapi kita tetap melihat isu Palestin sebagai isu akidah dan isu bersama bagi umat Islam. Okay, baik, terima kasih Fahmi. Itu tadi Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission GPM Malaysia, sudi bersama kami untuk kongsikan pandangan dan juga jangkaan untuk minggu depan bercakap tentang soal konflik dan ketegangan antara Israel dan Palestin. Dan itu saja untuk jam ini dalam Fokus Minggu Depan bersama saya, Nailah Huda. Salam hormat.